sejahtera, bersama saya Gaddafi Musli dan kru My Metro Online, dan sekali lagi kami akan membawakan kepada anda ringkasan jenayah minggu lalu. Pertaruhan judi bola sepak berjaya ditumpaskan. Sindiket curi kereta dan penyeludupan haiwan terancam dibongkar. Pusat judi internet di ibu kota diserbu di Seven. Kegiatan penyeludupan pasir di Perak akhirnya lumpuh. Selepas berakhirnya kejohanan Piala Dunia FIFA 2010 baru-baru ini, unit gempur khas yang ditubuhkan Polis Diraja Malaysia dilihat berjaya menumpaskan kegiatan sindiket perjudian bola sepak online, seperti mana yang diberitahu pengarah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Bakri Zinin dalam sidang medianya baru-baru ini. Seperti mana yang saya telah nyatakan, kereta siasatan dibuka sebanyak 151. Kesalahan kita sedang siasat di bawah Seksyen 6/3 Akta Pertaruhan 1953 Buk Maker Bola Sepak. Nilai pertaruhan lebih kurang 419.2 juta. Pemantauan dan risikan yang berterusan unit gempur khas menumpaskan kegiatan perjudian bola sepak sepanjang Piala Dunia membabitkan nilai pertaruhan 419.2 juta ringgit. Harian Metro difahamkan polis merampas wang tunai lebih RM99,000 selain peralatan lain yang digunakan dalam kegiatan perjudian berkenaan, merangkumi telefon bimbit, laptop, modem, kalkulator, selain kertas dan buku yang digunakan bagi tujuan sama. Difahamkan semua sindiket utama beroperasi secara online dan bayaran dilakukan dengan memasukkan ke dalam akaun bank yang dibuka untuk tujuan berkenaan, dan ada juga melakukannya dengan cara lama dengan mencatat transaksi atas kertas. Datuk Seri Muhammad Bakri Zinin berkata pihak polis tidak berhenti setakat di sini sahaja kerana ada lagi liga yang akan dan sedang berlangsung seperti Liga Perdana Inggeris, dan beliau percaya akan wujudnya sindiket pertaruhan lain. Siapa sangka sebuah bengkel di Taman Wahyu Jalan Kuching yang diserbu pihak polis kerana disyaki menjadi tempat simpanan kereta curi membawa kepada penemuan lebih 20 spesies hidupan liar yang terancam. Ikuti laporan ini. Dalam serbuan polis baru-baru ini di Taman Wahyu, satu sindiket curi kereta bukan sahaja menjadikan sebuah bengkel untuk melerai komponen dan menjual kereta curi, malah turut menempatkan puluhan spesies hidupan liar yang dilindungi. Dalam serbuan itu, sebanyak 38 kereta bernilai lebih RM1 juta, pelbagai jenama dan 4 lori dipercayai dicuri ditemui disimpan di premis bengkel itu. Sindiket terbabit dipercayai menggunakan taktik menyamar sebagai ejen insurans kenderaan yang mereka curi atau dilaporkan hilang sebelum datang ke pejabat pihak berkuasa bagi mendapatkan dokumen berkaitan kenderaan itu tanpa pengetahuan pemilik asal. Sindiket yang aktif sejak 5 bulan lalu itu turut menggunakan dokumen sokongan palsu dan pada masa sama melakukan urusan pertukaran nombor pendaftaran serta hak milik kereta yang dicuri itu. Jadi secara curi dan secara tipu juga. Jadi kita akan siasatlah dalam Seksyen curi 379A dan simpan harga curi, barang curi 411 CK dan juga unsur-unsur tipu juga 420. Sementara itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan yang dimaklumkan polis mengenai penemuan sejumlah lebih 20 spesies haiwan terancam bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima laporan dari polis. Mereka menemui burung cendrawasih yang hanya boleh ditemui di kawasan timur Indonesia, New Guinea dan Tenggara Australia dan boleh dijual dengan harga ratusan ribu ringgit. Menurut pegawai yang menyiasat, semua pelbagai spesies hidupan liar ini dilindungi mengikut Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Malah ada yang jarang ditemui di negara ini, terutama kucing batu, monyet albino, ular dan puluhan spesies burung. Kewujudan pusat judi internet di sekitar ibu kota menimbulkan kebimbangan di kalangan ibu bapa yang mengadu anak mereka menghabiskan masa dan wang ringgit di pusat-pusat judi seperti ini. Berikutan aduan itu, bahagian kongsi gelap perjudian yang maksiat di Seven IPK Kuala Lumpur membuat serbuan ke atas beberapa pusat internet di Lorong Haji Taib dan Jalan Chowkit baru-baru ini, dan kru My Metro Online berkesempatan mengikuti operasi itu. Sepasukan polis dari bahagian perjudian, kongsi gelap dan maksiat di Seven IPK Kuala Lumpur menyerbu 10 premis judi di sekitar Lorong Haji Taib, Jalan Chowkit dan Jalan Raja Laut baru-baru ini.
Dalam operasi bermula jam 5 petang itu, 10 penjaga premis dan 19 pelanggan ditahan. Operasi disertai 7 pegawai dan 41 anggota itu dilakukan selepas polis menerima maklumat orang awam. Pegawai Turus D7 IPK KL, DSP Razali Abu Samah berkata, operasi terbabit dilakukan selepas polis menerima maklumat bahawa ibu bapa mengadu anak mereka menghabiskan masa dan wang di premis judi itu selepas tamat waktu persekolahan. Kita ada jalankan satu operasi dikenali sebagai Ops Dadu, yang mana semuanya adalah bertumpu kepada perjudian online gaming. Dan kawasan kita tumpu pada hari ini adalah di kawasan Coket, yang mana kita telah terima banyak aduan-aduan daripada masyarakat setempat, terutamanya daripada kawasan-kawasan kawasan-kawasan sekitar yang berlalu lalang kat sini, penjaga, penjaja dan termasuklah mana-mana juga yang ibu bapa yang dapati anaknya sedang bermain. So dia telah menyalurkan maklumat kepada kita. Ekoran daripada itu jam 5 petang tadi diketuai oleh SP Mani dan juga 7 pegawai bersama 35 anggota telah bermasuk daripada 10 permis di sekitar kawasan seluruh Coket. Baru-baru ini, kru My Metro Online menerima maklumat mengenai kewujudan sebuah lombong pasir di Slim River Perak yang mengaut keuntungan ratusan ribu ringgit hasil aktiviti penyeludupan pasir ke negeri Selangor tanpa permit yang sah. Berikutan maklumat itu, kru My Metro Online dan pejabat tanah daerah Batang Padang dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerbu lombong itu. Sebuah lombong pasir di Batang Padang Perak yang melanggar syarat-syarat permit perlombongan dipercayai mengaut keuntungan sehingga ratusan ribu ringgit sebulan hasil aktiviti penyeludupan pasir ke negeri Selangor dengan harga jualan 3 kali ganda lebih mahal daripada harga pasaran tempatan. Meskipun mempunyai permit melombong pasir yang sah, tetapi lombong pasir di Slim River ini didapati menyalahgunakan permit itu dengan menggunakan pakai peralatan yang diberi nama pantun ini yang digunakan untuk menyedut pasir. Ia di dasar lombong ataupun tasik yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, sehingga menyebabkan tebing-tebing di tepi lombong ini terhakis sedikit demi sedikit. Kesalahan-kesalahan pemindahan bahan batu, di mana di antaranya ialah membawa bahan batu pasir lombong ni ke luar negeri Perak tanpa kebenaran pihak bersenam negeri. Semasa operasi berkenaan, kru My Metro Online sempat mengekori kenderaan pengakuasa JPJ yang mengekori sebuah lori trailer yang membawa kira-kira 27 tan pasir dan ditahan selepas melepasi sempadan negeri Selangor berhampiran persimpangan Tanjung Malim. Pemeriksaan lanjut pengakuasa mendapati lori berkenaan tidak mempunyai permit sah dan pemandunya mengakui bekalan pasir datang daripada lombong berkenaan dan dalam perjalanan untuk dihantar kepada pembeli di Selangor. My Metro Online difahamkan harga pasir di negeri Perak hanyalah RM10 satu tan, manakala di negeri Selangor harga pasir mencecah sehingga RM35 bagi setiap tan. Razali berkata pihaknya akan memohon untuk membatalkan permit lombong berkenaan akibat kedegilan pengusahanya yang terus melanggar syarat permit meskipun sudah diberi amaran sebanyak 2 kali. Untuk informasi lanjut, anda boleh melayari laman web www.hmetro.com.my di mana editorial Hada Metro memasukkan berita-berita mutakhir dari semasa ke semasa untuk dimuatkan dalam laman web ini. Dan anda juga boleh mengikuti laporan video kru My Metro Online yang turut dimuatkan himpunan dan senarai laporan-laporan yang dibuat oleh kru My Metro Online sebelum ini. Anda juga boleh memberi respon dan maklum balas kepada kami melalui laman Facebook dengan menyertai fanpage Hada Metro dan memberikan komen terhadap laporan ataupun pemberitaan yang dibuat oleh Hada Metro. Sekian dulu laporan kalender jenayah untuk minggu lalu. Saya Gaddafi Musli, jurukamera Syahrul dan penerbit Mio Azlan melaporkan untuk My Metro Online.